Hai, Assalamualaikum. Saya Satri dari Satriology DIY Solutions. Ingin berkongsi dengan you all cara untuk membuat energizing body wash. Okey, kita hanya memerlukan beberapa bahan saja yang mudah didapatkan. Okey, yang pertama kita perlukan distilled water dan dua jenis surfactants. Surfactant yang pertama kita perlu gunakan cocoa glucoside, cocamidopropyl betaine ataupun dipanggil coco betaine, xanthan gum iaitu pemekat, dan vegetable glycerin iaitu sejenis humectant ya, untuk mengekalkan kelembapan pada kulit kita. So ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk heated face, okay? So next, untuk cool down face, iaitu apabila bahan tu dah sejuk, kita akan masukkan tocopherol iaitu vitamin E, preservatif dan juga pewarna mica, berwarna orange ya, orange mica, dan juga sweet orange essential oil. Okey, sekarang kita mulakan. Okey, pertama sekali kita perlu campurkan xanthan gum ke dalam vegetable glycerin. So masukkan dulu xanthan gum ke dalam bekas yang berisi dengan glycerin. Kemudian kita kacau menggunakan stainless steel hand whisk. Okey, kacau betul-betul sampai sampai hilang dia punya ketul ya, sampai betul-betul rata. And then kita ambil beaker, heated proof beaker. Okay, heat proof beaker. Kita masukkan surfactants tadi. Mulakan dengan cocoa glucoside. Okay, kita masukkan dalam beaker, and then kita masukkan coco betaine. Campurkan kedua-duanya ya ke dalam bekas beaker yang tahan panas ya, sebab kita akan panaskan bahan-bahan ni. So kita kacau perlahan-lahan. Kemudian kita masukkan gum tadi. Kacau perlahan-lahan ya, jangan laju-laju, sebab nanti kita jadi dia jadi banyak buih. Jadi kita tak nak dia berbuih. And then next kita masukkan distilled water. So pastikan kita kacau perlahan-lahan, okey, sebab kalau kita kacau terlampau kuat nanti banyak buih ya. So kita kacau perlahan-lahan ya, bagi simpati. Okey, pada waktu ini kita dapati yang mixture tu agak cair ya, tapi jangan risau sebab nanti bila kita panaskan, xanthan gum tu akan kembang dan akan menjadi pekat. So kita sabar, okey. Kita kacau dulu. Kita kacau. So lepas ni kita nak gunakan double boiler untuk panaskan. So inilah double boiler yang kita akan gunakan. Senang je. Double boiler ni adalah merupakan periuk. Okey, kita gunakan periuk, masukkan air dalam lebih kurang dalam 2 inci tinggi. Kemudian kita masukkan beaker. Okey, beaker. Sebab tu saya kata beaker tu kita kena perlukan beaker ataupun apa-apa sahaja bekas yang boleh tahan panas. So kalau tak ada beaker, you boleh gunakan gelas ke atau apa-apalah yang stainless steel, periuk stainless steel ke kan, yang boleh dipanaskan.
So make sure kita check menggunakan termometer, sebab kita nak pastikan dia punya suhu tidak melebihi 45 darjah Celsius. Okey, so kita gunakan api yang sederhana. Jangan terlampau tinggi sebab nanti terlampau panas nanti bahan tu akan jadi rosak. So, kita panaskan, kita biarkan sampai lebih kurang 15 ke 20 minit ya. Sentiasa you kena check lah ya. Kita check dia punya suhu tu. Jangan melebihi 45, maksimum 45 darjah Celsius lah. Tapi saya punya dalam 30 lebih je, tak sampai 40 pun. So nampak tak? Dah mula pekat kan? Nampak? Dah mula pekat dah. Dah cantik dah. So kita matikan api. Bila dia dah panas, cukup panas, dah lepas 20 minit kita matikan api. Dan kita boleh angkat naik. So sekarang langkah yang seterusnya, kita biarkan bahan ni sejuk. Okey, kita biarkan dia sejuk dalam kata ikut room temperature lah. Okey, biar dia sejuk dulu. Bila dia dah sejuk ikut room temperature, kita masukkan bahan-bahan yang seterusnya. Kita mulakan dengan orange mica. Ini adalah bahan pewarna ya, pewarna natural. So kita masukkan dan kacau perlahan-lahan sampai betul-betul sebati. Nampak dia dah sebati. Cantik kan warna? So next kita nak masukkan pula orange essential oil. Oh sorry, ini vitamin E. Kita masukkan vitamin E. Kita masukkan vitamin E dulu. Vitamin E ni sangat bagus untuk kulit ya. And then kita masukkan sweet orange essential oil. Kacau betul perlahan-lahan, bagi betul-betul sebati. Dan akhir sekali kita nak masukkan bahan preservatif iaitu pengawet. So apa-apa produk yang kita buat yang ada mengandungi air, kita kena pastikan kita gunakan preservatif ya. Kalau tidak nanti macam-macam bakteria lah, kulat lah ya akan membiak dalam produk kita. So apa-apa bahan yang menggunakan air kena ada preservatif. Kita kacau betul-betul biar semua bahan dah sebati. So next kita nak check apakah pH. Okey, apakah pH bahan kita tu. So kita ambil dalam 2 gram, tuang 2 gram dalam beaker yang lain. Dan kemudian tambah dengan air distilled water tu 18 gram. Maknanya kita buat 10% solution lah. 10% solution untuk kita ambil pH dia nanti. So kita dilutekan dulu. So kita kacau. Kalau you all tak ada pH meter, you boleh gunakan pH strip ya. pH strip tu kita boleh beli dekat mana-mana kedai di Shopee je yang ada. Macam saya gunakan termometer. So termometer ni dia lebih tepat ya bacaan dia. So sekarang bacaan dia tinggi ya, 6 point berapa tu. So 6 point ni so next kita kena masukkan, kita nak adjust pH ya. Sebab kita nak dapatkan pH di antara so kita masukkan citric acid tadi, kita kacau. Kemudian kita buat semula cara yang sama.
tuangkan 2 gram ke dalam beaker berasingan dan tambah dengan air 18 gram. This is a 10% solution lah. So perhatikan apa tu measurement mesin tu. Now kita ambil okay, pH 5.5, just nice. Okay, so dah siap. So kita biarkan semalaman, tapi make sure you tutup ya. Nanti takut nanti ada serangga ke semut ke masuk ke dalam, kotor pula kan. Jadi kita tutup, kita biarkan semalaman supaya buih-buih yang ada tu akan settle down. So the next day you tuang ke dalam botol. So happy formulating. Bye.